اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا والشفاء من كل داء وحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر شهر رمضان. رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. رادنا ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. رادنا ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. رادنا ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. Ya Allah, ya Tuhan kami datang ke hadrat-Mu ya Allah dalam bulan mulia yang ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu bapa kami yang telah menjaga kami dari kecil hingga dewasa. Ampunkanlah dosa isteri kami, anak-anak kami, guru-guru kami dan sekian muslimin muslimat tidak kena hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam bulan Ramadan ini ya Allah, Kau ampunkanlah dosa kami yang dahulu ya Allah, dan ampunkan dosa kami yang sekarang ya Allah, dan yang akan datang ya Allah. Dari siapa yang dapat mengampuni dosa kami kecuali-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila kami petunjuk ihdinas siratal mustaqim, janganlah Kau sesatkan hati kami setelah Kau beri petunjuk ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau lembutkanlah hati kami dan sucikan hati kami seperti mana yang Kau berikan kepada kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam Ramadan ini ya Allah, jumpakanlah kami dalam malam Lailatul Qadar ya Allah. Jumpakanlah kami dalam malam Lailatul Qadar ya Allah. Jumpakanlah kami dalam malam Lailatul Qadar ya Allah untuk beribadah ke hadrat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam Ramadan ini ya Allah, beri kami kekuatan, kesihatan untuk beribadah ke hadrat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah penyakit COVID-19 ini ya Allah. Engkaulah saja yang memberikan obat atas rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pelindung ya Hafiz. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pelindung ya Allah ya Hafiz. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pelindung ya Hafiz. Ya Allah, Engkau lindungilah kami ya Allah dan sekian umat Islam ya Allah, dan negara ini ya Allah, dan begitu negara-negara yang lain ya Allah, daripada penyakit COVID-19 ini ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Di sini pembinaan bacaan Fatihah Syifa buat Amelia Baba dengan Azmi Nawi. Semoga dikenakan kesihatan dan keberkatan bulan Ramadan ini, dimurahkan rezeki, kesihatan dan kesejahteraan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tabil khair, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah sama-sama salat zuhur berjemaah di Masjid Mujahidin, dan alhamdulillah di mana kita telah sama-sama dalam Ramadan ini berpuasa ya, alhamdulillah, dan hingga akhir ini saya rasa dah tinggal 8 hari begitu masa cepat, begitu masa. Dan pada hari ini saya berkongsilah dan ingatkan para jemaah dan ataupun para penonton di rumah melalui FB, adakah dalam Ramadan ni kita dah bayar zakat fitrah ke belum? Saya berkongsilah dalam kitab ini dalam hadis bahawa tujuan zakat fitrah disyariatkan
Dan kita mengatakan zakat fitrah disyariatkan dalam bulan Sya'ban tahun Hijriah yang kedua. Maka di mana zakat fitrah ini disyariatkan pada Hijrah yang tahun kedua. Dan tujuannya atau hikmahnya diterangkan dalam hadis yang berikut, iaitu An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr tuhratan lis-sha'im min al-laghwi war-rafas wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-salah fahiya zakatun ma'bula wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu telah menentukan wajibnya zakat fitrah untuk membersihkan orang yang mengerjakan puasa dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang buruk, dan juga untuk menjadi makanan orang-orang miskin. Oleh itu, sesiapa yang menunaikannya sebelum salat hari raya, maka menjadilah ia zakat fitrah yang makbul. Dan siapa yang menunaikan sesudah salat hari raya, maka menjadilah ia sedekah biasa seperti sedekah-sedekah sunat yang lain. Hadis riwayat Abu Daud, dan iaitu hadis ini asnadnya itu elok, itu jaid. Maka menurut huraian ulama rahimahullah, orang yang melengahkan bayaran zakat fitrah sehingga luput waktunya yang ditentukan bukan sahaja berdosa, bahkan wajib ia membayar sesudah itu. Selagi zakat fitrah itu belum dibayar, maka zakat itu tetap menjadi hutang yang ditanggungnya sehingga ia membayarnya walau pada akhir umurnya. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kata orang tu kita jangan lupalah, maka zakat fitrah pada tahun ini iaitu 2021, iaitu 1440 Hijriah, iaitu yang biasa punya $5 10 sen. Dan yang baiknya sikit 7,5 lah, yang kita makan beras 3A tu $7,5. Maka siapa yang belum bayar tu bayarlah. Jangan sampai terlupa seperti terangkan tadi. Kalau sekiranya maka dibayar selepas hari raya, maka diterangkan di sini iaitu seperti sedekah biasa, maka tidaklah menjadi zakat fitrah. Baik, dan kita ini mengatakan iaitu masa untuk melakukan zakat fitrah menurut pegangan alim ulama dalam mazhab Syafi'i, masa bagi melakukan fitrah terbagi kepada 5. Pertama, masa harus. Kedua, masa wajib. Ketiga, masa fadilat. Keempat, masa makruh. Dan kelima, masa haram. Diterangkan sini lah, masa haram tu kita tahulah, yang masa terlepas, tak ada keuzuran. Biasalah, kadang-kadang lengah-lengah ni kan. Takut terlupa je tuan-tuan dan puan. Baik. Adapun masa harus ialah zakat fitrah itu dikeluarkan pada awal bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan dia kirakan dah bayarlah. Ada orang separuh gitu kan, takut terlupa kan, pernah berlaku, dia serik lah. Dia nak bayar terus. Awal aja first day dah ada nak bayar. Maka kat sini ialah harus. Masa wajib bila telah masuk matahari pada akhir bulan Ramadan. Dan masa fadilat sebelum keluar untuk mengerjakan solat hari raya. Ini yang kalau dulu sebelum Covid ni, ada orang mesti dah ingat dah. Belum solat raya tu orang beratur lah untuk bayar zakat fitrah kerana mengerjakan fadilat. Tapi kerana kadang-kadang ni beredang ni bila mereka lambat ni, alamak, nak tengah beratur ni, nak solat ni, tengah queue ni macam satu yang nak pilih. Nak solat, nak bayar zakat. Nak solat, bayar zakat. Ini yang masalahnya. Maka untuk uruskan masa tu adalah masing-masing gunakanlah sebaik masanya yang ada. Maka bayarlah, jangan lama-lamakanlah. Takutnya nanti sampai terlupa atau terlambat, dah jadi contohnya hanya sedekah saja kalau lepas solat. Masa makruh jika ditakhirkan selepas sembahyang hari raya dengan tiada uzur. Contohnya yang ada mengatakan, mazhab ni mengatakan selepas contohnya waktu sembahyang bayar ada waktunya sampai hingga sekian waktu. Dan haram jika ditakhirkan sehingga selepas hari raya dengan tiada uzur. Kadang-kadang ni orang dah terlupa ni sampai besok pun dia kata. Ataupun dah sampai dah habis solat masjid dah lepas zuhur, mana ada orang ambil lagi nak terima. Nak tunggu besok lah. Besok pun dah tak ada dah. Contoh saja. Maka jangan sampai pada masa waktu haram. Jadi saya terangkan jugalah. Maka di sini saya hanya menyampaikan kalau sekiranya ini individu masing-masing.
Ada yang boleh jaga masa, alhamdulillah. Tapi sekarang alhamdulillah lah, contohnya pakai online. Mereka digalakkan untuk membayar melalui online kerana apa? Contohnya sekarang keadaan COVID-19. Tahun 2021 ni kerana COVID, maka jatuhkanlah niatnya untuk membayar zakat fitrah. Masalah niat semasa membayar zakat fitrah boleh terangkan sini. Menurut huraian ulama rahimahullah, tidak sah menunaikan zakat melainkan dengan niat. Ini berdasarkan hadis Bukhari yang menerangkan bahawa segala amal adalah berdasarkan niat lah. Innamal a'malu binniyat. Kita biasa dengar hadis tu. Masa berniat ialah semasa menyerahkan zakat. Boleh juga didahulukan semasa menghasilkan benda zakat itu untuk diserahkan kerana zakat boleh diwakilkan. Contoh-contohnya kalau sekiranya orang jiran ke, saya nak wakilkan awak, saya ni tak pandai IT. Saya dah tak pergi ke masjid, dah tak tahu macam mana lagi. Boleh tak wakilkan? Boleh, tuan-tuan. Jangan mentang-mentang COVID tak ada, cik kena pergi masjid, cik kena IT, habislah pingsan macam tak terbayar, contohnya lah, contoh saja. Maka di sini boleh diwakilkan, dengan niatnya insya-Allah. Baik, contohnya ada satu soalan, adakah seorang ayah telah meninggalkan isteri dan 4 orang anak? Ni saya berikan satu kesimpulan dalam kitab soal dan jawab. 2 daripada anaknya berumur 23 dan 21 tahun telah bekerja. Tetapi 2 orang anak lagi masih bersekolah. Dalam keadaan seperti ini, siapakah yang seharusnya menanggung zakat fitrah si ibu dan 2 orang anaknya yang masih bersekolah? Itu, dan adakah si ayah atau anak lelaki yang bekerja? Jawapannya, anak-anak yang sudah baligh sama ada lelaki atau perempuan wajib mengeluarkan fitrah mereka sendiri kerana mereka bukan lagi tanggungan si ayah, walaupun mereka masih bersekolah. Apabila menjelang malam raya puasa, mereka mempunyai wang lebih daripada keperluan mereka pada hari raya, maka wajiblah mereka mengeluarkan zakat fitrah mereka sendiri. Bagaimanapun sudah menjadi kebiasaan masa kini anak-anak itu akan terus ditanggung oleh si ayah selagi mereka bersekolah atau selagi mereka belum bekerja, dan seterusnya mengeluarkan fitrah mereka. Tanggungan ini bukanlah tanggungan wajib, tetapi hanya sunat dan budi baik daripada ayah. Maka dalam soal mengeluarkan fitrah pun begitu juga. Untuk menjawab soalan di atas, fitrah anak-anak itu adalah tanggungan diri mereka sendiri sekiranya mereka yang masih bersekolah itu sudah baligh, iaitu 15 tahun ke atas menurut tahun Hijriah. Tetapi kalau belum baligh, ia merupakan tanggungan si ayah. Adapun si ibu jika belum diceraikan oleh suaminya, maka fitrah dan nafkahnya tetap tanggungan si suami. Bagaimanapun abang atau ibu atau mana-mana anggota keluarga yang lain boleh mengeluarkan fitrah adik-beradiknya. Tetapi ia dianggap sebagai amal bakti sahaja. Satu perkara yang perlu diingat, apabila mengeluarkan fitrah, seseorang itu perlu berniat. Menyempurnakan niat ada 2 cara. Setiap orang daripada anggota keluarga yang sudah baligh berniat semasa mengeluarkan fitrahnya lah. Macam kita ni semua ataupun ni, kita nak bayar fitrah, kita keluarkan niat kita lah untuk bayar. Kedua, diwakilkan kepada seorang untuk meniatkan bagi pihaknya. Si wakil boleh meniatkan bagi pihak yang diwakilinya dengan perkataan lain. Seseorang itu tidak boleh mengeluarkan fitrah bagi pihak orang lain tanpa izinnya. Atau perwakilan daripadanya selagi yang punya diri boleh berniat sendiri kecuali kanak-kanak yang belum baligh atau tanggungan yang tidak siuman. Orang yang tak betul lah. Kalau seorang itu berkata kepada seseorang, aku akan keluarkan fitrahmu, lalu orang tersebut menjawab, bolehlah, atau silakan, atau sebagainya merupakan semacam keizinan, maka haruslah dikeluarkan oleh orang pertama tadi bagi pihak orang yang lagi satu. Maka terangkan sini boleh fahamnya tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu taala. Kadang-kadang saya biasanya lah, kerana alhamdulillah di Singapura ni anak-anak ni banyak dilatihkan untuk simpanan. Selalu simpanan bila anak ayah tu biar terangkan pada anak, kadang dilatih untuk bayar sendiri. Kalau dulu orang-orang tua-tua ni dia akan hantar anak dia suruh ikut pergi masjid, bayar zakat fitrah sendiri. Digalakkan anaknya, okey, bayar zakat fitrah sendiri. Bila mereka dah usia remaja tu, kata orang tu dia dah biasa tuan-tuan puan, dan dia ada duit sendiri. Bila bapak dia kata walaupun dia masih sekolah, nak bayar, jangan lupa bayar zakat fitrah. Baik pak, saya akan bayar. So maksudnya dia ada duit sendiri, dia bayar. Kalau dia tak ada, ataupun kita rasa macam kita kesian, dia masih sekolah, kebiasaan seperti terangkan tadi lah,
kena beritahu dengan dia. Minta izin dia juga. Cakap saya akan bayarkan dulu tapi sebagai pahala amal bakti seorang ayah tanggungan dia itu. Ya. Ini untuk pengetahuan bersama. Ataupun wakil daripada jiran-jiran tak dapat datang, sakit kaki, ya. Maka bolehlah untuk diwakilkan. Ya, boleh faham tuan-tuan dan puan? Dan sekarang lagi senanglah. Sekarang contohnya dalam keadaan COVID ni pakai apa? Pakai media sosial untuk bayar zakat, terniatkan ya bismillahirrahmanirrahim saya bayarkan tu ni dah picit enter tu dah hantar duitnya. Senang sekarang. Ya. Tapi kalau ada orang juga yang mungkin orang lama-lama ya, mungkin dah biasa kat masjid ya, maka alhamdulillah pada tahun ini masjid dibuka tetapi kena cara appointment. Kena buat appointment dahulu dengan nombor telefon bagi setiap masjid tu yang ada, maka telefonlah dulu buat appointment dengan waktu-waktu yang terhad. Dan kena jagalah untuk safe distancing kerana kita nak menjaga keselamatan yang orang lain juga. Jangan kita nak bayar tapi kita tak ada keselamatan. Alamak, Amin punya keselamatan pun tak jaga. Kita punya jemaah-jemaah yang lain pun tak jaga keselamatan pun. Kita harus sama-samalah jaga keselamatan ya, supaya mudah-mudahan insya-Allah Allah angkat penyakit COVID-19 ini dan hilangkan atas rahmatnya dan diberikan obatnya ya. Baik, saya rasa sampai di sini dahulu saya berkongsi dengan para jemaah semoga yang beri manfaat, dan saya hanya berkongsi ini supaya jangan lupa untuk bayar zakat fitrah pada tahun ini iaitu 1442 Hijriah, $5 yang biasa punya dan yang berkelebihan 7,5 ya, triple A. Beras mahalnya sikit, kita makan triple A, kita bayar 7,5. Jangan kita makan triple A kita nak bayar 15%. Itu tak orang tu tak cantik lah kata orang tu ya. Kita ada duit banyak, kita lokek nak keluarkan, tak boleh lah tuan-tuan puan-puan ya. Saya cuma kiaskan begitu sebagai kata orang tu, kita dapat balancekan lah, fahamkan ya. Baik, sampai sini dahulu saya berkongsi, mudah-mudahan beri manfaat kepada para jemaah dan para penonton. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Disudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.